yang tiba di Pasir Salak. Sebelum kita ke kompleks sejarah, saya akan ceritakan sedikit tentang sejarah Pasir Salak. Sebenarnya nama Pasir Salak ni dapat daripada nama buah salak yang tumbuh di pesisiran Sungai Perak. Sebenarnya dulu Sungai Perak ni merupakan sungai jernih kerana terletak jauh daripada Pelumbangan Bukit Timah. Jadi sungai jernih ini menjana pertumbuhan buah salak di pesisiran. Jadi cuaca pun nak mendung ni. Apa kata kita ke kompleks Pasir Salak sekarang kan? Jom. Mari. Oh koma, royan dah berbunga. Mak kita Minang anak dara. Anak dara boda. Teman jumpa di Padang Denggala. Kata dema, sakit jatuh cinta. Saya kini berada di hadapan Kompleks Pasir Salak. Kompleks yang telah wujud sejak tahun 1875 ini dibuka dengan rasminya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Shah pada 5 Julai 2004. Konsep asal penubuhannya merupakan satu bentuk rakaman sejarah yang sangat penting, di mana di sini berlakunya peristiwa berdarah Pasir Salak yang dianggap sebagai asas permulaan sistem demokrasi berparlimen di negara kita. Kompleks ini mengandungi artifak sejarah yang sangat unggul dan tidak ternilai. Jika anda datang melawat ke negeri Perak, kompleks ini adalah salah satu destinasi yang wajib anda kunjungi. Jom. Pasir Salak adalah sebuah bandar yang terletak di tepi Sungai Perak. Di seberang sungai terletaknya Pekan Kampung Gajah. Di belakang Pasir Salak adalah jelapang padi seberang Perak. Kini, Pasir Salak berbangga dengan adanya kompleks sejarah Pasir Salak. James Wheeler Woodford Birch atau lebih dikenali dengan J.W.W. Birch adalah seorang lelaki Inggeris bermisai lenting, berwajah bengis dan berambut kerinting. Beliau adalah residen Inggeris di negeri Perak yang dilantik oleh pihak Inggeris pada awal bulan Januari 1874. Kehadiran lelaki Inggeris ini telah merubah segala-galanya. Keangkuhan Birch dalam mempersendakan dan merendahkan kedaulatan negeri Perak sejak zaman berzaman telah menambahkan lagi dendam yang membara dalam dada orang-orang besar Perak. Pembesar yang mula-mula tampil menyuarakan rasa tidak senang hati dengan sikap melampau Birch ini ialah Datuk Maharaja Lela, orang besar empat Perak yang berkuasa di sekitar kawasan Pasir Salak. Seorang lagi orang besar berempat ialah Datuk Sagor. Menurut catatan sejarah sebenar, sebab sebenar Birch dibunuh ialah berpunca daripada rasa tidak puas hati Sultan Abdullah Muhammad Shah II yang ditabalkan menjadi Sultan Perak sebaik sahaja perjanjian Pangkor ditandatangani pada 17 Januari 1874. Baginda tidak menyukai sikap Birch yang dianggap sebagai kuku besi dan sangat melampau serta mencuba mengambil tahu urusan yang bersangkutan dengan adat resam dan agama Islam di negeri Perak. Permusuhan ini semakin tegang beberapa bulan kemudian sehinggakan Sultan Abdullah tidak dapat bersabar lagi dengan segala tindak tanduk Birch, lalu menghantar sepucuk surat kepada Gubernur negeri-negeri Selat di Singapura, Sir Andrew Clark, memohon Birch digantikan dengan orang lain. Sekarang saya berada di hadapan pintu masuk terowong sejarah Kompleks Pasir Salak. Terowong sejarah Kompleks Pasir Salak merupakan sebuah bangunan muzium yang utama didirikan di kompleks ini. Di sini ialah terowong sejarah Kompleks Pasir Salak yang memuatkan 42 diorama episod sejarah perjuangan patriotisme di Pasir Salak. Bermula dari sejarah awal negeri Perak, perjanjian Pangkor, pembunuhan J.W.W. Birch sehinggalah kepada kejayaan dan pembangunan di negeri yang terkenal dengan labu sayur ini. Walaupun kami masuk ke dalam terowong sejarah Pasir Salak, namun kami tidak dibenarkan membawa sebarang peralatan elektronik seperti kamera dan video cam kerana khawatir sebarang peniruan dan pemalsuan bahan-bahan sejarah dilakukan.
Mesyuarat secara sulit untuk membunuh Bush bermula. Mesyuarat diadakan di Durian Sebatang pada 21 hari bulan Julai 1875. Semua pembesar bersetuju untuk membunuh Bush. Sultan Abdullah mengarahkan Datuk Maharaja Lela melaksanakan tugas membunuh Bush pada 2 November 1875, iaitu sewaktu Bush melawat Pasir Salak. Saat yang ditunggu akhirnya tiba juga. Perancangan sulit yang telah diaturkan oleh Datuk Maharaja Lela telah disempurnakan oleh Panda Induk dan Si Puntum. Presiden Bush baru saja balik dari lawatannya di Pasir Salak. Melihat kerja-kerja menampal poster pengisytiharaan Inggeris mengambil alih ke atas pungutan cukai. Mungkin cuaca petang itu panas. Bush mengambil keputusan untuk mandi di rumah rakit yang dibina berhampiran perahu kenaikannya. Beliau bercadang untuk bermalam di dalam perahu dan akan balik ke Bandar Baru pada keesokannya. Sedang Bush menjurus badannya, Panda Indut, seorang pendekar handal Perak, merejam lembing ke arah tempat Bush mandi. Rejaman lembing tepat singgah di dada Bush, lantas jatuh berguling dalam sungai Perak. Bush masih bernyawa. Beliau cuba berenang hendak naik sambil meminta tolong. Bagaimanapun, belum sempat Bush timbul dengan pantas, Si Puntum menerpa dan menetak kepala Bush dengan parang panjang. Mayat Bush tenggelam dan hanyut. Mayatnya ditemui pada keesokan harinya sejauh 182.9 meter dari tempat kejadian. Panda Indut, Seputum dan Datuk Maharaja Lela dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, manakala Sultan Abdullah dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Yang anda dapat lihat di belakang saya ini adalah Sungai Perak. Sungai ini yang telah menjadi saksi kepada pembunuhan Jenerali Bush. Ketika Jenerali Bush hendak dibunuh, beliau sedang mandi dalam rumah rakit. Dan rumah rakit itu dipercayai terletak di sini. Pada ketika dia mandi, tiba-tiba saja dadanya telah ditusuk oleh lembing yang dibaling oleh Panda Induk dari arah sana. Tetapi beliau sempat menyelamatkan diri dengan menerjun ke dalam sungai. Namun malang tidak menyelamatkannya kerana dia telah ditetak di kepala oleh Si Puntum yang telah lama bersedia di dalam air. Dan kemudian mayatnya dipercayai telah hanyut sejauh 182.9 meter ke arah sana dan dipercayai dijumpai pada keesokan petang. Kita berada di tanah kuburan orang-orang Islam mungkin Pasir Salak. Dan di sinilah terletaknya kubur Si Puntum, iaitu salah seorang daripada beberapa pejuang yang telah membunuh Jenerali Bush. Jom kita pergi. Hati-hati langkah kubur. Di sini terdapat sedikit fakta mengenai Si Puntum, dan diceritakan juga siapa Si Puntum dan penglibatannya di dalam peristiwa pembunuhan Jenerali Bush. Di sini diletakkan kubur Si Puntum, tapi kita boleh lihat terdapat beberapa kubur di sini. Mungkin para pengkaji mungkin meletakkan kubur sebagai peringatan kepada pejuang-pejuang lain. Perjalanan kami ke kubur JWW Bush yang terletak di seberang Sungai Perak bertentangan dengan tempat beliau dibunuh terpaksa dihentikan. Ini disebabkan oleh jalannya yang rebak kerana dinaiki air sungai. Jadi, kami terpaksa mengambil keputusan untuk berpatah balik dengan perasaan yang hampa. Tak ada, tempat tu kat belah sana tadi. Ada T-junction belah kanan. Tapi tak ada jalan. Tak ada jalan, jalan lagi teruk pada ni. Belakang bukan bersejarah seperti dia itu bukan yang satu yang kenal kompleks sejarah Pasir Salak ni cadangkan oleh bekas Menteri Besar Perak yang ke-8, iaitu Yang Agung Ahmad dan Seri Datuk Seri di Raja Dr. Rahman Talib sewaktu beliau menjadi besar. Pada cadangan itu timbul kerana di sini berlakunya peristiwa pembunuhan
Presiden British yang Perak, iaitu Engineer W. Bush dan Profesor Salah. Jadi kerajaan negeri pada masa itu berpendapat amat sesuai dengan wajar tempat ini dibangunkan menjadikan sebagai sebuah kompleks sejarah. Kompleks sejarah ni berbeza sebenarnya. Kompleks sejarah dengan muzium berbeza. Kalau muzium kita boleh dirikan di mana-mana tempat, tapi kompleks sejarah ni dia dibina di tempat di mana berlakunya peristiwa sejarah tersebut. Okay. Di kompleks sejarah Pasir Salah ni kita sebenarnya dibangunkan sebanyak 7 fasa, dan fasa 1 merupakan yang pertama sekali telah dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak, Raja Nazrin Shah pada 26 Mei 1990, fasa 1. Dan sebagai pelengkap kepada 7 fasa, kita ada 7 fasa semua. Maka pada tanggal 5 Julai 2004 barulah sekali lagi kompleks ini dirasmikan oleh Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak pada tanggal 5 Julai 2004. Pada pendapat saya lah, pada pendapat saya tidak setuju lah dengan pendapat tersebut. Sebabkan orang-orang Melayu Pasir Salah sebenarnya tidak mempunyai cara ataupun kaedah yang itu untuk memudahkan mereka mengusik Inggeris keluar dari Pasir Salah. Sebenarnya banyak cara dah dibuat. Contohnya kalau kita tengok dalam diorama tadi, ada cara yang Raja Abdullah Sultan Abdullah cuba berdiplomasi dengan cuba membawa kes penjajahan Pampur itu ke Parlimen Inggeris untuk dibatalkan. Itu cara diplomasi. Sebenarnya sebelum peristiwa pembunuhan itu, Tuanku sendiri, Sultan Abdullah, sudah berusaha untuk membatalkan isi-isi penjajahan Pampur. Jadi kemudian akibat kedegilan Bush sendiri yang membuat pasalkan undang-undang yang tanpa disedarinya telah melanggar isi-isi penjajahan Pampur, iaitu melanggar dalam dari segi adat resam dan juga agama Islam. Dia tak sedar British pada masa itu tidak menyedari isi-isi penjajahan Pampur itu telah mereka langgar. Jadi sebagai strategi, sebenarnya orang Melayu merangka strategi kerana cuma cara inilah yang pada waktu itulah cara yang terbaik untuk mengusik Inggeris keluar daripada Perak. Dan sebenarnya perancangan orang Melayu Pasir Salah sendiri telah melakukan perancangan yang tepat lah. Kerana mereka telah merangka dan telah bermesyuarat banyak kali. Seperti yang kita tengok dalam drama, mesyuarat di Durian Sebantang itu merupakan mesyuarat yang paling besar sekali lah. Dalam beratus-ratus mesyuarat itu yang paling besar, dan di situlah dia diambilkan terputus untuk bagaimana cara untuk mengusir Bush keluar. Pertama di situ dinyatakan menekan racun di camp kita di Bandar Baru. Kemudian bermain hantu ni sihir. Upacara itu khusus untuk pada malam pertama itu, upacara itu khusus untuk mengubat putera Sultan Abdullah yang sakit. Tapi pada malam kedua dan ketiga, upacara itu ditujukan khas kepada Bush. Tapi malangnya kedua cara yang pertama dan kedua tadi gagal, maka Datuk Raja Dela Bandar Alam ni mengambil keputusan menyatakan kesanggupan untuk membunuh Bush. Dan oleh itu pada pendapat saya, maka orang-orang Melayu Pasir Salah, pembesar Perak dan juga Tuanku Sultan sendiri telah merangka strategi bagaimana untuk membunuh Bush. Maka tidak boleh dikatakan itu cara yang cara seorang pengecut. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam,
pada kerdipan ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri khayalan denganmu.